Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek fitrah PPPG 1922 iaitu Sistem Ekonomi Islam, kumpulan kami telah memilih laporan yang bertajuk Pembayaran Zakat Pendapatan Melebihi Kadar Kewajipan Zakat. Kajian dalam kalangan kaki tangan kerajaan di Malaysia. Melalui video ini kami akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang laporan yang dipilih. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Putri Hazmia, Nur Arifah Syazwana iaitu saya dan seterusnya Nurul Rashidah binti Roslan. Kajian ini terdiri daripada beberapa bahagian iaitu yang pertama ianya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan, seterusnya akan menerangkan tentang kajian lepas dan dituruti dengan metodologi dan hasil kajian, dan akhir sekali ini akan menerangkan tentang kesimpulan. Pada mulanya, saya akan menerangkan apa itu zakat. Apa itu zakat? Zakat maksud dari segi bahasa ialah bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Zakat merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam. Zakat juga ibadah yang wajib ditunaikan oleh semua individu Muslim setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Zakat juga adalah aktiviti mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Seterusnya, zakat dianjurkan untuk menyucikan dan menyuburkan harta pembayar zakat bagi mendapatkan keredaan Allah SWT. Selain itu, zakat bertindak sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan masyarakat dalam Islam. Dan yang terakhir, zakat memainkan peranan penting sebagai komponen dalam sistem ekonomi yang berupaya meningkatkan kuasa beli masyarakat sekaligus meningkatkan produktiviti negara. Zakat terbahagi kepada 2, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat harta. Zakat fitrah ialah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Manakala, zakat harta ialah zakat yang mencakup hasil pertanian, binatang ternakan, perniagaan, wang simpanan, harta temuan, emas dan perak. Selain itu, saya akan menerangkan tentang zakat gaji dan zakat pendapatan. Yang pertama, menggunakan istilah yang sama iaitu al-mal al-mustafad. Yang kedua, makasab betul bermaksud hasil pekerjaan yang diperoleh secara halal pada bila-bila masa dan di mana sahaja yang melayakkan individu tersebut atau wajib dikenakan zakat. Zakat ke atas pendapatan bagi penggajian adalah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang layak bagi seluruh negeri Melaka. Dan pendapatan dan gaji tergolong dalam harta yang diikhtilaf sebagai wajib zakat. Seterusnya, di Melaka, aktiviti kutipan dan agihan zakat diuruskan secara berbeza. Pengagihan zakat di bawah Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka iaitu dikenali sebagai MAIM. Keseluruhan kutipan zakat harta dan fitrah adalah sebanyak RM76.17 juta. Jumlah kutipan zakat pendapatan menyumbang hampir 58% dan urusan kutipan zakat ialah tanggungjawab Pusat Zakat Melaka iaitu PZM. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Akta Cukai Pendapatan pada tahun 1967 iaitu lebih dikenali sebagai ACP 1967. Ianya memberi kelonggaran kepada individu Muslim yang membuat pembayaran zakat pendapatan untuk memperoleh rebat cukai pendapatan. Seterusnya, perolehan rebat cukai memerlukan bukti resit pembayaran zakat di institusi formal. Dan rebat cukai hanya diberikan oleh lembaga hasil dalam negeri iaitu dikenali sebagai LHDN. Akta Cukai Pendapatan 1967 iaitu ACP 1967 mempunyai seksyen iaitu yang pertama SCP 1967 Seksyen 6A-3. Ianya tidak menyatakan amount tertentu atau batas amount dalam rebat ke atas cukai. Yang kedua, perolehan rebat cukai masih boleh diperolehi selagi mana pembayaran zakat dibuat atas nama pembayaran wajib di sisi agama.
Seterusnya, jumlah rebat cukai daripada pembayaran zakat pendapatan di Malaysia pada tahun 2009 dianggarkan sebanyak RM787.1 juta dan meningkat kepada RM1.65 bilion pada tahun 2015 iaitu pertumbuhan purata sebanyak 13.7% setahun. Pada tahun 2004, peratusan jumlah rebat cukai daripada pembayaran zakat pendapatan daripada jumlah kutipan zakat tahunan adalah sebanyak 61.49% dan ianya meningkat kepada 74.5% pada tahun 2014. Peruntukan kadar kewajipan zakat yang mesti dibayar oleh setiap individu Muslim sama ada lelaki dan perempuan adalah sebanyak 2.5%. Seterusnya, objektif bagi kajian ini mempunyai 3 objektif. Yang pertama, mengkaji peratusan kaki tangan yang membayar zakat pendapatan melebihi kadar kewajipan. Objektif kedua, mengira anggaran pertambahan jumlah kutipan zakat pendapatan tahunan di PZM iaitu Pusat Zakat Melaka. Dan yang ketiga, membandingkan persepsi responden terhadap keyakinan dan kepercayaan sistem pembayaran dan sistem cukai. Seterusnya kita masuk pula kepada kajian lepas. Kajian yang berkaitan dengan zakat telah banyak dijalankan meliputi pelbagai isu dan perkara terutama sekali dalam bidang kajian gelagat masyarakat. Namun kajian ini melakukan tinjauan kajian lepas yang memberi fokus kepada zakat pendapatan dan meneroka bidang yang tidak banyak dibincangkan iaitu psikologi manusia. Faktor yang pertama adalah faktor penentu pembayaran zakat pendapatan di Malaysia. Kajian mengenai faktor dorongan atau kepatuhan individu Muslim untuk membayar zakat pendapatan telah dijalankan melalui pelbagai kaedah kajian kuantitatif. Kajian awal oleh Kamal dan Ahmad 2002 ke atas 353 kaki tangan awam persekutuan di Kedah mendapati 3 daripada 5 komponen sikap yang diuji iaitu sikap positif, sikap was-was dan sikap bersyarat terhadap zakat gaji memberi kesan secara positif terhadap pematuhan pembayaran zakat pendapatan gaji. Kajian lain dalam konteks individu Muslim yang lebih ramai dari pelbagai negeri mendapati faktor jantina, umur, taraf perkahwinan, taraf pendidikan, pendapatan dan pembayaran zakat melalui potongan gaji adalah signifikan mempengaruhi kesedaran membayar zakat pendapatan. Hasil kajian yang menarik ialah faktor pengaruh individu lain seperti ibu bapa, guru, majikan, rakan-rakan dan pasangan suami isteri boleh mempengaruhi kepatuhan pendapatan gaji. Yang kedua adalah pengetahuan dan persepsi terhadap pengurusan zakat. Filtizen ETL 2016 menggunakan kaedah simulasi pengiraan zakat berbantukan kalkulator zakat atas talian Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan iaitu PPZ dan Lembaga Zakat Selangor iaitu LZS menunjukkan bahawa penjumlahan pendapatan berzakat yang sempurna meliputi semua jenis bayaran dan kemudahan diterima memberi kesan kepada nilai zakat dibayar dan kutipan zakat di institusi. Melihat kepada persepsi masyarakat Muslim di Semenanjung Malaysia terhadap pengurusan zakat, khususnya dalam aspek agihan zakat, majoriti tidak berpuas hati iaitu 57.6% lebih tinggi berbanding yang berpuas hati iaitu 42.4% dan alasan kepada rasa tidak puas hati itu disebabkan kaedah agihan yang tidak jelas, maklumat agihan dan agihan zakat yang tidak menyeluruh kepada 8 jenis afnaf zakat. Daripada 12 buah negeri, hanya 3 buah negeri iaitu Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu yang berpuas hati dengan institusi zakat negeri masing-masing. Dan yang terakhir adalah kajian psikologi mempengaruhi individu memberi lebih. Berdasarkan analisis keseluruhan kajian terdahulu, terdapat kajian lain yang menarik perhatian pengkaji berhubung kait dengan peningkatan jumlah kutipan zakat negeri boleh disebabkan oleh tindakan pembayaran zakat yang melebihi kadar kewajipan zakat yang sepatutnya. Kajian ini akan cuba menganalisis gelagat pembayaran zakat pendapatan melebihi kadar kewajipan zakat, mengira anggaran purata nisbah lebihan yang menyumbang kepada kutipan zakat dengan merujuk pendekatan kajian oleh Abdullah dan Hairul Nizam pada tahun 2017. Seterusnya, kajian ini mengenal pasti faktor yang mendorong kepada keyakinan dan kepercayaan responden terhadap sistem zakat berbanding cukai. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Kajian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah pengumpulan data primer melalui instrumen borang kaji selidik.
Populasi sasaran ialah kaki tangan kerajaan yang berkhidmat secara khususnya di Jabatan Agama Islam Melaka yang dikenali sebagai JAIM. Sebanyak 260 set borang soal selidik diedarkan kepada 9 bahagian di bawah Jabatan Agama Islam Melaka iaitu JAIM. Borang soal selidik dikembalikan mempunyai 146 set, antaranya 11 set kosong, 9 set tidak dapat dianalisis dan 126 set yang boleh dianalisis. Bahagian ini akan menerangkan tentang dapatan kajian. Berdasarkan kajian yang dilakukan melalui soal selidik, didapati bahawa majoriti responden pernah mendengar mengenai fatwa zakat pendapatan. Seramai 99 orang memahami fatwa tersebut dan seramai 8 orang tidak memahami fatwa tersebut. Seterusnya, seramai 88 orang responden didapati layak dan membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahawa responden mempunyai kesedaran yang tinggi untuk membayar zakat pendapatan. Dan mereka juga menunjukkan mereka mempunyai tanggungjawab dan sedar akan tanggungjawab yang dilakukan. Berdasarkan kajian, ini juga dapati bahawa terdapat beberapa faktor individu memilih untuk membayar zakat pendapatan. Yang pertama, faktor ingin menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam merupakan tanggungjawab dan kewajipan semua umat Islam. Seterusnya, faktor faham dan yakin dengan hikmah keberkatan zakat masing-masing. Zakat merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Melakukan zakat akan mendatangkan keberkatan kepada setiap individu, terutamanya kepada keberkatan kepada rezeki yang akan diperolehi dan akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan zakat kepada mereka yang memerlukan. Yang ketiga merupakan faktor mengetahui zakat pendapatan merupakan zakat yang wajib dikenakan. Seterusnya, yang keempat, faktor kemudahan kaedah pembayaran zakat melalui potongan gaji. Kini, individu lebih mudah untuk melakukan zakat. Hal ini kerana melalui gaji, mereka hanya perlu memotong sebahagian daripada gaji untuk membayar zakat. Faktor seterusnya ialah faktor kaedah zakat yang tidak membebankan. Kini pelbagai sistem telah dicipta dan untuk memudahkan pembayaran zakat dilakukan. Hal ini menyebabkan kaedah zakat menjadi lebih mudah untuk dilakukan oleh umat Islam. Seterusnya, bahagian ini akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi responden untuk membayar zakat melebihi kadar kewajipan zakat. Melalui hasil kajian ini menunjukkan bahawa min keseluruhan item bagi faktor pembayaran zakat pendapatan melebihi kadar kewajipan adalah berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.77 dan sisihan piawai 0.79. Kesemua faktor mempengaruhi tindakan responden. Antara faktor yang mempengaruhi tindakan responden ialah yakin akan mendapat rezeki yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Responden percaya bahawa membayar zakat melebihi kadar kewajipan zakat akan menyebabkan mereka mendapat rezeki yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang kedua ialah faktor yang didorong oleh perasaan positif dan bahagia. Sekiranya umat Islam itu rasa bahagia dan positif, mereka akan melahirkan kesyukuran ini dengan melakukan zakat, iaitu mendermakan zakat kepada mereka yang memerlukan. Sebagai tanda kesyukuran, diberikan perasaan bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang ketiga ialah faktor memahami bahawa perasaan asnaf atau empati. Sesetengah individu percaya bahawa asnaf mempunyai banyak halangan untuk meneruskan hidup.
kerana kekangan kewangan dan sebagainya. Hal ini akan melahirkan perasaan empati dalam diri mereka dan akan membayar zakat melebihi kadar kewajipan zakat. Faktor yang seterusnya ialah faktor yang didorong oleh amalan ibu bapa. Amalan ibu bapa mereka yang sentiasa membayar zakat melebihi kadar kewajipan zakat akan mempengaruhi anak-anak untuk membayar sebegitu juga. Melalui dapatan kajian, didapati bahawa responden yang membayar zakat melebihi kadar kewajipan ini mempunyai 3 kategori. Kategori yang pertama ialah kategori yang membayar lebihan zakat sebanyak 100%, iaitu 2 kali ganda daripada zakat yang sepatutnya dibayar. Seramai 3 orang yang berbuat demikian. Seterusnya, seramai 2 orang responden yang melakukan pembayaran lebihan zakat sebanyak 50%. Kategori yang ketiga, selebihnya membayar lebihan zakat kurang daripada 50%. Seterusnya, persepsi masyarakat dalam kalangan responden terhadap maklumat agihan dan kutipan zakat dan cukai di Melaka dan sistem agihan zakat dan cukai di Malaysia. Kelas responden yang membayar zakat pendapatan melebihi kadar kewajipan mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap pengurusan kutipan dan agihan zakat berbanding cukai. Mereka lebih percaya terhadap pengurusan zakat berbanding pengurusan cukai. Seterusnya, responden mempunyai persepsi yang baik terhadap matlamat agihan kutipan zakat berbanding dengan matlamat kutipan cukai. Yang terakhir, 2 kelas responden merasakan kadar zakat lebih munasabah berbanding cukai dan lebih banyak kemudahan untuk membayar zakat. Pengiraan bayar zakat yang lebih jelas berbanding cukai. Seterusnya, terdapat beberapa responden yang menyatakan keperluan untuk penambahbaikan ke atas pengurusan zakat di Malaysia. Responden juga menyatakan bahawa adanya keperluan untuk mengadakan kursus, seminar, taklimat dan program di samping menghebahan dan promosi berhubung kait kewajipan zakat dan fungsi PZM dengan mensasarkan kelompok kaki tangan kerajaan dan swasta dan seluruh masyarakat. Seterusnya, bahagian ini akan membincangkan tentang perbincangan dan implikasi dasar. Melalui kajian yang dijalankan, daripada kajian, MIN membuktikan faktor keimanan iaitu penyempurnaan rukun Islam dan keyakinan terhadap hikmah keberkatan zakat antara merupakan faktor pengaruh yang kuat yang akan mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan antara individu. Yang kedua, faktor zakat tidak membebankan juga amat memainkan peranan yang penting untuk mengajak umat Islam membayar zakat pendapatan. Yang ketiga iaitu faktor individu. Untuk melakukan pembayaran zakat melebihi kadar kewajipan iaitu faktor iman dan berbentuk altruism yang mendasari nilai agama Islam. Yang akhir sekali, psikologi juga memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan amalan baik manusia. Seterusnya adalah implikasi dasar. Modus operandi utama ialah reformasi nilai dalam kalangan individu dalam institusi zakat. Ia termasuklah meningkatkan integriti pihak pengurusan atasan sehingga kepada staf pusat zakat negeri dan menyah sikap birokrasi dan kepentingan politik dalam pengurusan zakat dan penerapan lain-lain nilai akhlak Islam dan nilai murni dalam setiap bidang kerja pengurusan zakat. Selepas itu, pusat zakat perlu merangka strategi-strategi yang berkesan dalam aspek menambah baik medium penyampaian dan penyebaran maklumat mengenai kewajipan zakat pendapatan kepada masyarakat Muslim. Kaedah penyampaian secara langsung boleh dilakukan dengan mengadakan seminar atau kursus atau taklimat khasnya kepada semua kaki tangan kerajaan dan swasta. Pusat Zakat Melaka boleh bekerjasama dengan bahagian dakwah dan bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Melaka JAIM untuk menyusun jadual ceramah berkenaan zakat secara berkala di setiap masjid dan surau di seluruh Melaka.
Kesimpulan yang boleh kita buat adalah peningkatan zakat pendapatan setiap tahun berlaku didorong oleh faktor dalaman itu sebab altruism, pelaksanaan rebat cukai daripada pembayaran zakat serta kepercayaan terhadap sistem pengurusan zakat berbanding cukai. Kesannya, wujud pembayar zakat yang membayar zakat melebihi jumlah sepatutnya. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.